Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan very good morning atau selamat pagi kepada semua pendengar ahli-ahli panel kita pada hari ini. Saya Muhammad Razam Muhammad daripada Persatuan Takaful Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai MTA, Malaysian Takaful Association, merupakan moderator untuk webinar yang akan membincangkan tentang kepentingan insurans dan takaful dalam menghadapi bencana banjir. Secara live daripada studio Financial Education Network ataupun lebih dikenali sebagai FAN di Sasana Kijang ini, Bank Negara Malaysia. Program ini dianjurkan oleh FAN dengan kerjasama Persatuan Takaful Malaysia dan juga Persatuan Insurans Am Malaysia. Sedikit maklumat mengenai FAN, ia ditubuhkan pada tahun 2016. FAN berfungsi sebagai platform antara agensi untuk meningkatkan impak inisiatif literasi kewangan dan mengenapasti peluang baru untuk menaikkan kadar literasi kewangan di kalangan rakyat Malaysia. Ahli FAN terdiri daripada Kementerian Pelajaran, Kementerian Pelajaran Tinggi, Bank Negara Malaysia, syarikat-syarikat gelik dan juga badan kerjaan. Okey, kita terus kepada agenda kita pada hari ini. Kami berharap kita akan kekal di dalam kita akan mendapat maklumat tentang mengenai perlindungan banjir yang available, yang tersedia, yang also mampu milik dan mudah diakses, yang disediakan oleh syarikat-syarikat takaful dan juga oleh syarikat insurans. So, jangan lupa menghantar soalan-soalan anda berkenaan webinar ini di ruangan komen FB dan juga di YouTube. Saya ingin memperkenalkan bersama-sama saya kali ini, kita ada dua ahli panel yang agak tersohor, adalah industri insurans dan takaful. Di sebelah kanan saya, Encik Zainuddin Ishak, merupakan ahli lembaga pengarah Persatuan Insurans Am Malaysia, juga Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Re. Beliau mempunyai pengalaman yang luas selama 30 tahun di dalam industri insurans, meliputi pelbagai peranan perniagaan dan fungsian di Malaysia, Hong Kong dan juga di Arab Saudi. Beliau merupakan ahli lembaga pengarah PIAM dan juga pernah berkhidmat, kita bertuan, beliau juga pernah berkhidmat sebagai pengerusi MTA sebelum ini. Di sebelah kanan saya, kita ada Encik Nur Muzi Kasim, ahli lembaga pengarah Persatuan Insurans Am Malaysia dan juga merupakan Ketua Pegawai Eksekutif untuk Pacific Orient Insurance, satu syarikat yang tidak asing lagi di Malaysia, merupakan ketua anak syarikat kepada Pacific Orient Berhad. Beliau memiliki ijazah sarjana muda sains dan ekonomi dan perakaunan dari City University London, United Kingdom, dan juga merupakan fellow Malaysian Institute of Insurance dan juga Chartered Banker with Asian Institute of Chartered Bankers AICB ya. Okey. Baiklah, mari kita mulakan session pada hari ini. Jadi untuk mendapatkan yang terbaik pada sesi pada hari ini, kita akan membawa penonton, kita akan membawa pendengar melalui satu thought process ya. Kita akan go through, kita akan melalui proses mengenal pasti risiko banjir. Okey. Kemudian kita akan melihat ataupun yang membolehkan pendengar untuk buat penilaian mengenai apakah kaedah pengurusan risiko yang terbaik untuk mengurus bencana ini, risiko ini. So, matlamat kita pada hari ini adalah untuk mewujudkan pemahaman dan juga kesedaran yang lebih baik tentang cara pelindungan banjir yang boleh melindungi harta benda dan juga insya-Allah nyawa. Okey. Soalan yang pertama kepada Encik Zainuddin. Bencana banjir bukan something yang orang kata barulah. Saban tahun kita mendengar berita-berita mengenai banjir, terutamanya di pantai timur. Tapi berbeza dengan banjir yang sebelum ini, kebanyakan mangsa ataupun kita sendiri tidak sangka that orang kata banjir kali ini berlaku di pantai barat, di mana ia berlaku di kawasan yang tidak pernah orang kata sebelum ini kita dengar berlaku. Jadi adakah sebarang input daripada Encik Zainuddin mengenai fenomena banjir sekarang ini? Terima kasih Cik Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terlebih dahulu, terima kasih kerana menjemput saya di studio Kijang pada pagi ini untuk membincangkan kepentingan insurans dan juga takaful ketika banjir ataupun menghadapi bencana banjir. Berbalik kepada soalan tadi Cik Ridwan ya, ini adalah soalan yang
paling berharga untuk ditanya selepas banjir? Adakah fenomena ini hanyalah freak ataupun Berlaku sekali saja. sekali sekala ataupun mungkin tidak akan berlaku lagi, ataupun adakah ini merupakan fenomena yang akan berlaku dalam kehidupan kita di masa hadapan? Kalau saya boleh berkongsi, sebelum banjir yang besar pada 18 Disember 2021 kebanyakannya di pantai barat, banjir yang besar yang kita boleh ingat ataupun boleh dibuat kajian adalah banjir ketika 2014. 2014. Tapi 2014 berlaku di Pantai Timur. Kalau kita kaji fakta-fakta yang menarik ketika 2014, yang pertama, jumlah orang yang dipindahkan di Pantai Timur ketika itu 2014 adalah lebih 200 orang. So kawasan yang terlibat dalam banjir itu adalah lebih besar jika dibandingkan dengan banjir 2021. Mengikut laporan akhbar, jumlah yang dipindahkan hanyalah sebanyak 30 ke 40 ribu orang sahaja. Jadi di Pantai Timur 2004 lebih melibatkan kawasan yang lebih tinggi. Fakta menarik yang kedua adalah jumlah kerugian ketika 2014 adalah jauh lebih rendah dari 2021. Ini adalah kerana pertama, kawasan Pantai Timur kepadatan penduduk Faktor kepadatan penduduk dan juga aktiviti ekonomi di kawasan yang terjejas adalah lebih rendah kalau dibandingkan di pantai barat. Jadi jumlah kerugian yang ditanggung oleh syarikat insurans dan juga mungkin juga kerajaan, because bukan semua kerugian boleh dibuat tuntutan, terutamanya sektor infrastruktur, kemudahan infrastruktur, kemudahan infrastruktur, jambatan, jalan dan sebagainya. Selanjutnya tidak diinsurankan. Jadi kerajaan harus membuat pembaikan menggunakan dana dari kerajaan. Jadi jumlah ketika itu adalah dianggarkan sebanyak 2 bilion ke 2.5 bilion. Untuk yang terbaru, bahagian terbaru, kita tengok jumlahnya yang disebut oleh Jabatan Statistik sekitar 5 ke 6 bilion ringgit. Jadi hampir 3 kali ganda. Ini adalah kerana aktiviti ekonomi di kawasan yang terjejas adalah lebih tinggi. Kepadatan penduduk dan kepadatan ekonomi aktiviti, jika dibandingkan dengan Pantai Timur, jumlah kawasan yang terlibat adalah lebih besar berbanding pada kali ini. Jumlah kawasan adalah lebih kecil tapi jumlah kerugian adalah lebih besar. Kalau kita tengok di Pantai Barat, kawasan yang terjejas adalah di Taman Seri Nanding di Langat, Hulu Langat dan Kelang dan juga Taman Seri Muda Shah Alam. Taman Seri Muda. So, dan sebahagian area di Shah Alam. Jadi kalau ikutkan jumlah kawasan yang terjejas adalah lebih kecil, tapi jumlah kerugian adalah lebih tinggi. Dan juga kita tengok kejadian itu berlaku 2014, sekarang ni 2021. Jaraknya adalah lebih kurang 7 tahun 7 tahun. 7 tahun. Dan kalau kita tengok adalah apakah banjir yang paling besar dalam jumlah kerugian di dunia, adalah kejadian banjir yang berlaku di negara jiran kita, iaitu di negara Thailand ketika 2011. Jumlah kerugian syarikat insurans dan juga kerajaan, economic losses and also insured losses pada tahun 2011 adalah 15 bilion US dollar. Jadi adalah amat tinggi kerana dia membabitkan kawasan yang di hulu Thailand mengalir ke daerah Ayutthaya sebelum turun ke laut. Jadi di antara kawasan yang terjejas adalah kawasan perindustrian. Jadi jumlah kerugian adalah lebih besar. Jadi berbalik pada soalan,
Ini adalah satu fenomena yang akan berlaku lagi. Mengikut kajian-kajian, akibat dari, apakah akibat mungkin kita tidak percaya bahawa perubahan cuaca, climate change, ataupun global warming, ataupun kepanasan global. Ini adalah faktor-faktor yang menyumbang. Dan juga faktor-faktor yang pembangunan. Saya nak berkongsi, saya sempat melawat sahabat sekolah saya sebenarnya. Selepas kejadian banjir yang baru di Taman Seri Nanding. Oh, ya. Dia seperti biasa dia akan forward location, location WhatsApp itu. Saya pun tak pernah pergi sana. Saya menggunakan location. Saya dan menukar dari peta kepada satelit. Kita boleh buat kalau location. Jadi kita dapat, kalau dari satelit itu kita dapat kedudukan gambar dari satelit, kedudukan rumah kawan saya ini dan juga kawasan persekitaran. Kalau kita tengok, adalah banyak kerja-kerja pembangunan, membina jalan, membina beberapa lagi civil infrastructure civil, jadi ketika kita membuat pembangunan, kebanyakan kemudahan-kemudahan seperti longkang, parit, kita tidak membangunkan secara setara. Maksudnya kita ambil pembangunan yang baru, adakah mempunyai kapasiti untuk membuat perkhidmatan kepada pembangunan yang bertambah. Jadi kemungkinan juga kita ada infrastruktur bottleneck. Jadi ini akan menyebabkan kejadian-kejadian banjir dan banjir kilat dan sebagainya. Jadi ini adalah jawapan yang panjang kepada soalan yang pendek dari Ridwan. Tapi saya rasa ada kebenaran di situ disebabkan kalau kita lihatlah basically tahun-tahun dahulu kita selalu dengar terma pesta banjir di Kelantan, di mana banjir selalu berlaku dan sudah boleh diagak bila ia akan berlaku dan dan severitinya. Jadi pada baru-baru ini, dan kebiasaannya banjir ini disebabkan oleh monsun. Jadi kita ada tempoh already lah daripada bulan 9 sampai ke bulan 12, bulan 1, 2 gitu. Tapi baru-baru ini kalau kita tengok punca di setiap banjir yang Encik Zainuddin sebutkan tadi, di Kelang disebabkan air pasang besar, dan di Shah Alam kemungkinan besar ada faktor Kelang disebabkan air daripada Shah Alam mengalir ke Kelang. Tetapi di Langat, di Bentong disebabkan oleh faktor kepala air, for example. Jadi banyak faktor yang terlibat di samping monsun yang juga datang pada kali itu. Dan kita ada dengar terma baru, banjir Temenung, di mana air tidak mahu surut. Sama seperti tahun 2011 yang berlaku di Thailand lah. Mengenai banjir yang berlaku di Thailand, selepas 2011, banyak syarikat insurans dan insurans semula mengalami kerugian dan menyebabkan mereka menaikkan harga perlindungan mereka. Adakah ini satu trend yang kita nampak akan berlaku di Malaysia selepas banjir besar baru-baru ini? Boleh saya uraikan sedikit berkenaan dengan banjir Temenung tadi. Banjir Temenung macam-macam nama lah. ataupun dalam bahasa Inggerisnya stagnant water lah. Stagnant water. Ketika banjir, dan banjir itu air itu tidak boleh mengalir ke longkang akibat mungkin tersumbat ataupun disebabkan benda yang lain, dan mungkin sungai juga mungkin tersumbat, dan air tidak boleh mengalir ke laut. Jadi air yang stagnan, air yang bertakung ini sebenarnya di Thailand setelah diambil kira oleh penyelaras kerugian, selalunya selepas tuntutan pihak insurans kami akan menghantar loss adjuster ataupun penyelaras kerugian. Hasil dari kajian, 50% dari jumlah tuntutan adalah kerana banjir. Selebih 50% adalah akibat kelemahan pengurusan pasca banjir, post banjir.
Jadi ini mungkin satu-satu yang harus diambil kira oleh pihak-pihak yang berwajib. Kerana pengurusan pasca banjir adalah juga penting. Ketika banjir kita akan lebih menumpukan kepada menyelamatkan nyawa dan juga menyelamatkan harta benda. Selepas air surut, orang boleh tapi air yang tidak surut-surut adalah sesuatu yang harus diambil kira dalam perancangan ya pihak-pihak yang berwajib yang berkenaan dengan bencana. Di Thailand itu adalah salah satu penyumbang besar kepada kerugian harta benda. Ya. So jadi maknanya daripada apa yang saya dapat, akibat daripada bencana banjir ini, kita bukan saja perlu tengok atau lihat pada kemusnahan harta benda kita saja, malahan apakah yang bagaimana ia boleh merencatkan perniagaan, terutama sekali pada SME kita yang dengar pada hari ini. Walaupun kita orang kata berjaya, orang kata tidak mengalami kerugian mungkin directly daripada banjir itu, tapi ia boleh merencatkan bisnes mereka kerana pengangkutan tidak boleh mengakses kepada kilang-kilang mereka dan seterusnya. Jadi terdapat kerugian langsung dan secara tidak langsung daripada bencana banjir inilah. Ya? Betul. Okey. So, jadi berbalik pada soalan saya yang pertama tadi tu, adakah ini akan menyebabkan harga perlindungan menjadi lebih mahal di masa akan datang? Okey. Itu soalannya tadi kan. Ya. Kalau saya boleh mengambil kira pengalaman yang berlaku di negara Thai, selepas banjir ataupun pasca banjir, kebanyakan syarikat-syarikat insurans mengalami kerugian oleh kerana mungkin cara model ataupun pemikiran concentration risk mungkin lebih bertumpu pada satu-satu tempat. mungkin tidak tepat ya. Ini adalah risiko yang paling besar oleh syarikat insurans. Yang kedua, kebanyakan polisi di Thailand menyediakan perlindungan banjir tanpa premium yang secukupnya. Kebanyakan kalau industrial or risk ya, policy flood is salah satu benda yang secara tak langsung adalah secara automatik. Jadi tidak ada penyediaan harga ya, pricing yang tepat. Jadi keseluruhannya kesedaran banjir di kalangan pengguna di Thailand meningkat disebabkan tuntutan dan disebabkan kesedaran ini meningkat, ramai yang mau membeli perlindungan banjir, dan akibat itu harga perlindungan banjir adalah terkawal sebab kalau hanyalah sesuatu kawasan saja yang nak membeli banjir, mungkin harga itu akan lebih tinggi. Jadi kesedaran ini adalah meningkat. Saya berharap di Malaysia selepas ini kesedaran tentang perlindungan banjir terutama kepada harta benda dan juga kenderaan. Ya. Jadi jika kesedaran ini lebih tinggi, harganya akan secara tidak langsung disebabkan persaingan syarikat-syarikat insurans untuk menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan, harganya akan tetap terkawal. Oh, jadi terdapat senario alternatif lah akibat daripada banjir yang baru-baru ini, dan tak semestinya senario yang negatif, iaitu peningkatan harga, dan orang kata menjadi lebih susah untuk membeli, betul. Apa semua tu, malahan dia boleh menjadi lebih mudah dan lebih murah. Betul. Saya bersetuju sebab tahap kesedaran, tapi kita harus mengambil tindakan kerana kalau kita tidak selepas banjir kita trauma dan kita rasa kita perlu membeli perlindungan, selepas ini jika kita tidak melakukan apa-apa, tidak akan mendatangkan secara jadi pihak insurans dan juga orang ramai perlu bekerjasama lah. Betul. Orang kata dalam satu
perkongsian menang-menang lah basically, kalau kita boleh cakap gitu, perkongsian menang-menang selepas pada banjir ni, di mana lebih ramai yang menyertai pelindungan takaful ataupun insurans, menyebabkan harganya lebih murah, dan kemungkinan apabila kita terlibat, kita akan mendapat orang kata apa, perlindungan di situ. Tapi saya dapat satu soalan daripada pendengar kita, penonton kita. Saya tinggal di kawasan yang tinggi. Kenapa saya perlu mengambil perlindungan banjir? Okey. Ini adalah soalan yang baik ya. Kita rasa kita tidak akan terlibat. Dia tidak akan berlaku pada Tidak berlaku kepada orang lain, tapi tidak akan berlaku kepada saya. Saya berpeluang untuk melawat mangsa banjir di dua kejadian itu. Saya ceritakan tadi di Sri Nanding ya, sahabat saya. Sri Nanding adalah dikira sebagai ground zero ataupun kawasan yang paling teruk terjejas. Dan juga pada 2014 saya berada di Manik Urai untuk menyumbangkan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir. Ketika saya berada di sebuah sekolah, struktur yang masih bertahan, yang lainnya kebanyakannya rosak teruk. Sekolah itu adalah dibina oleh JKR seperti biasa, dan kedudukannya adalah tinggi mengikut spesifikasi JKR. Mengikut cerita mangsa banjir, ketika kejadian, ketika banjir sedang di tahap yang tinggi, air naik sampai ke tingkat 2 sekolah. Jadi orang-orang kampung semua menyelamatkan diri, berada di tingkat 3 sekolah menunggu bantuan. Jadi kalau kita tengok, ketika saya sampai, saya tak nampak yang sungai yang sekecil itu boleh air setinggi itu ya. Memang tidak ada logik di akal kita contohnya. Jadi ini adalah satu fenomena yang dalam insurans kita akan kaji ya. Kebarangkalian berlakunya air yang naik setinggi ini, satu dalam 10 tahun, satu dalam 50 tahun, satu dalam 100 tahun. Okey? Sebab kita tak tahu, sebab tak ramai orang yang boleh hidup 100 tahun. Tapi sekiranya kita dapat membuat statistik yang syarikat insurans akan menyediakan statistik ini untuk penyediaan pricing. Ketika kajian satu dalam 100 tahun, air memang boleh sampai ke tahap itu. Jadi nasihat saya kepada soalan tadi itu, kita tidak tahu air akan naik ke tahap mana, dan kos pembelian perlindungan banjir adalah amat berpatutan. Tidak begitu mahal. Mungkin harga kalau ikut hari, mungkin harga emas yang kita pakai hari-hari ini adalah lebih tinggi. Sebab harganya adalah amat berpatutan. Dan untuk perlindungan banjir kepada kenderaan, kita tidak tahu ketika banjir kereta kita ada di mana ya. Jadi kos perlindungan banjir kepada kenderaan adalah amat berpatutan. Jadi nasihat saya, kita tidak tahu. Lebih baik kita jangan mengambil risiko ketika kejadian. Dalam kejadian yang lepas, kerosakan kepada kenderaan sahaja dianggarkan adalah sebanyak 1.3 bilion ringgit. Ya. This adalah anggaran pihak industri insurans untuk kos pembaikan kenderaan akibat banjir. Berapa ramai yang membeli ni? Mungkin kurang dari 5% yang membeli perlindungan banjir. Jadi kalau kita tidak mempunyai perlindungan, kita tidak ada peluang untuk membuat tuntutan. Lebih baik kita menyediakan perlindungan ini yang saya rasa adalah amat berpatutan. Ya. Jadi bagaimanakah kita dapat mengecilkan jurang protection gap ni, jurang perlindungan yang sedia ada? Because baru awal-awal tadi Encik Tanudi ada mention yang banjir baru-baru ini merupakan yang terbesar dari segi jumlah kerosakan, daripada 5.5 ke 6.5 bilion. Dan PIAM juga mengeluarkan satu anggaran untuk orang kata tuntutan yang akan diterima sebanyak 2 ke 3 bilion. Jadi 6.5 bilion kita tolak, 3 bilion yang kemungkinan dibayar oleh PIAM, kita masih lagi terdapat 3.5 bilion.
dan kerajaan cuma menyediakan lebih kurang 2 bilion untuk bantuan membiaki rumah dan juga infrastruktur. Jadi masih terdapat jurang yang agak besar kepada mereka-mereka yang tidak mendapat perlindungan. Dan yang lebih menjadikan kebanyakan majoriti mereka yang terlibat adalah daripada golongan orang kampung dan juga B40 ataupun B40. Jadi bagaimana kita dapat mengurangkan jurang ini? Bagaimana syarikat insurans dan takaful dan juga orang ramai dapat bekerjasama dalam menyelesaikan masalah inilah? Okey, kalau kita tengok number atau nombor yang disebut tadi adalah amat menggerunkan ya. Ini adalah bilion ya. Tapi kalau kita pecahkan 5-6 bilion ini kepada sektor-sektor yang terjejas ya. Sektor yang paling teruk terjejas adalah sektor kemudahan infrastruktur, iaitu jambatan dan jalan. Okey. Saya sebut tadi lebih kurang 2 bilion. 2 bilion dari 6 bilion ini adalah so siapa yang akan terjejas? Jawapannya tentulah kerajaan. Sebab selalunya kemudahan infrastruktur ini tidak diinsurankan. Okey. Yang kedua adalah kediaman. Kediaman dianggarkan sehingga 1.5 bilion, 1.5 bilion. Kediaman. Tapi kediaman kebanyakan yang membeli polisi takaful dan insurans kediaman adalah untuk bangunan, untuk rumah. Kita tidak ada mungkin perlindungan untuk barangan ataupun konten. Isi rumah. Kita tak ada. Kenapa kita ada bangunan? Sebab kita pinjam duit bank. Bank cakap awak kena beli insurans. Jadi kita pun beli, bank yang uruskan. Jadi kita ingat okey kita ada tapi itu adalah untuk struktur bangunan rumah kita. Tapi yang teruk terjejas rumah, kalau naik banjir bila surut you cat balik dah okey. Tapi yang di dalam rumah, yang kawan saya di Sri Nading, seluruh rumahnya, barang-barang di dalam rumah isi rumah kesemuanya rosak. Elektrik, serabut, pintu. Jadi ini adalah satu kerugian yang nyata ya, yang kita yang. Jadi macam mana kita nak ni? Ini adalah kerana tahap kesedaran pengguna tentang perlunya perlindungan ini, Ridwan ya. Yang saya nak berkongsi, kita harus membuat penyediaan dan cara penyediaan kita adalah dengan outsourcing ataupun membeli polisi perlindungan. Biarlah syarikat-syarikat insurans dan takaful yang menanggung kerugian ini ataupun kita ada peluang untuk membuat tuntutan. Okay. Mari kita dengar pandangan daripada Encik Munir merupakan seorang pengamal insurans di Malaysia tentang keperluan mendapatkan perlindungan takaful ataupun insurans. So, bolehkah awak tuan berkongsi dengan penonton bagaimana individu ataupun SME ataupun perniagaan kecil dan sederhana dapat bekerjasama dengan syarikat-syarikat insurans dan takaful untuk mengenal pasti, menilai dan juga mendapatkan perlindungan yang tepat yang tepat untuk kehendak ataupun keperluan perlindungan yang mereka perlukan. Silakan Encik ni. Terima kasih Tuan Moderator. Selamat pagi. Assalamualaikum kepada semua penonton. Terutama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak FAN sudi pelawar saya untuk mengongsi sikit sebanyak pengalaman saya untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang betapa pentingnya perlindungan banjir. Untuk menjawab soalan Tuan Moderator, bagaimana kita boleh individu dan pihak PKS boleh mendapatkan perlindungan banjir. Bagi individu, proses untuk memperolehi perlindungan itu adalah senang sebab kebanyakan syarikat insurans dan takaful atau ITO dalam industri speak menyediakan produk yang package perlindungan banjir ini adalah standard bila kita membeli insurans rumah dengan isi rumah.
individu boleh menghayati halaman web mana-mana syarikat insurans dan takaful untuk mendapatkan kos perlindungan. Dan individu juga boleh mendapatkan anggaran perlindungan dengan kalkulator yang telah disediakan oleh pihak PIAM untuk menganggarkan kos perlindungan untuk rumah, untuk bangunan, untuk apartmen. Bagi pihak pengusaha PKS pula, perlindungan komersial adalah sedikit rumit daripada perlindungan individu. Peniaga atau pengusaha PKS bolehlah menghubungi syarikat insurans dan takaful ataupun broker yang boleh menasihatkan mereka sebanyak mana perlindungan yang diperlukan. Sebab perlindungan untuk perusahaan kecil dan sederhana bukan saja perlindungan aset ketara, tapi perlindungan untuk stok barang-barang, kerugian daripada bisnes yang tergendala akibat malapetaka banjir. Semua channel ini adalah amat senang dihubungi oleh seseorang yang ingin mendapatkan perlindungan yang diperlukan. Apakah produk-produk yang ada di pasaran untuk di-consider ataupun oleh pembeli, individu dan juga PKS? Okey. Untuk individu, kebanyakan syarikat insurans dan takaful mempelawa produk ini tertakluk kepada terma dan syarat yang tertentu kepada syarikat individu. Untuk individu, bila membeli motor polisi komprehensif, perlindungan banjir adalah perlindungan ekstra atau dalam bahasa Inggeris dipanggil peril, yang boleh disambungkan kepada polisi standard. Kos untuk melindungi ini adalah tidaklah sangat mahal. Kalau kereta kita nak melindung banjir 50,000, dia tambahan kos premium adalah RM250, dalam RM200 ke RM250 untuk setahun. Untuk setahun. Jadi ia dapat mengurangkan beban dan daripada individu yang kereta semua yang kita tengok tenggelam dekat Seri Muda, dirosakkan dengan air semua. Adakah perlindungan special free ini cuma untuk banjir ataupun baru-baru ni semalam tepat kita melihat satu video yang viral di mana tanah runtuh. Sebelum tu terdapat seseorang pergi masuk dalam kereta dan larikan kereta. Alhamdulillah kereta tak balik, tapi 5-6 kereta jatuh juga. Dia tidak ni, adakah itu satu tindakan yang perlu jika jika kereta tersebut ada perlindungan takaful ataupun insurans. Dan soalan yang kedua, adakah kejadian itu walaupun ia bukan disebabkan oleh banjir masih dilindungi oleh polisi special cover ni, special peril ni? Special peril ni, perlindungan tambahan ni ada banyak jenis. Dia ada yang banjir, ada dia mungkin akibat kerusuhan, akibatkan malapetaka yang tidak dijangkai. Kalau kita beli perlindungan banjir, kalau pokok jatuh atas kereta, itu takkan dilindung pasal dia bukan banjir. Jadi tiap-tiap insurans policy yang disediakan oleh syarikat insurans adalah berbeza. So jadi sebagai individu kita kena menghayati dan research betul-betul apa yang kita perlu. Jadi yang 210 ke RM250 perlindungan special peril yang saya beli untuk MyV saya yang berharga RM50,000 itu cuma melindungi saya untuk perlindungan banjir. Kadang-kadang dia ikut syarikat. Setiap syarikat ada produk individu. Kadang-kadang dia akan tambah mungkin landslide ke dia akan ikut. Jadi ia tidak standard sebab satu daripada masalah yang kita hadapi ialah kesedaran mengenai perlindungan peril adalah amat rendah.
Menurut statistik insurans, statistik daripada syarikat Insurance Statistic of Malaysia ISM, hanya 4% daripada orang yang mengambil insurans motor mengambil perlindungan banjir atau extra peril ni. Kita harap selepas daripada melihat webinar ini ada yang mendapat kesedaran dan merasakan yang dia perlu mendapatkan perlindungan special per ini. Ya. Tapi saya sudah membeli for example perlindungan saya pada bulan 12 hari itu. Ya. So boleh tak saya membeli special per ini separuh jalan mana daripada sekarang dan bagaimanakah prosesnya? Okey. Nasihat saya kepada individu macam tu ialah untuk menghubungi syarikat insurannya dan menanya. Setengah-setengah syarikat insurans akan membenarkan, tapi dia akan memerlukan untuk menginspek kereta tu dulu. Mungkin kalau kita beli setengah jalan, mungkin sebab dah kena banjir baru nak beli. Jadi setengah-setengah syarikat akan meminta untuk membuat inspection. Setengah-setengah syarikat kata tak boleh. So mengikut syarikat yang tertentu, ikut terma-terma syarikat polisi dia. Satu lagi soalan yang mungkin ramai daripada penonton kita tertanya-tanya adalah mengenai proses tuntutan banjir. Disebabkan biasanya proses tuntutan insurans dan takaful ni disinonimkan dengan mengambil masa yang lama, proses yang banyak dan sebagainya. Apa ni input tuan daripada soalan ini? Proses untuk mengfalkan claim adalah standard. Kita kena kalau berlaku banjir, kita kena hubungi syarikat insurans kita secepat mungkin. Kalau kita ada perlindungan banjir, kita kena tanya proses dia dalam beberapa hari, kita kena file claim, kita kena isi borang. Dan untuk kejadian banjir yang besar ni, syarikat industri insurans telah mengenepikan keperluan untuk membuat polis report Pada banjir baru-baru ini? Pada banjir baru-baru ini, untuk menyenangkan lagi untuk memfailkan claim. Kami ada piawai yang telah agree dengan pihak berkuasa yang apa yang telah diklaimkan, kalau claim akan setelah menerima semua dokumen yang sah, claim kena di-approvekan dalam masa 7 hari. Dalam masa 7 hari? Dalam masa 7 hari. Selepas claim akan di-approvekan dalam masa 7 hari, kalau kita terima semua dokumen yang diperlukan, bayaran akan dibuatkan dalam masa 14 hari lepas terima semua dokumen. Jadi proses untuk mengklaim tidaklah susah. Tapi individu kena berhubungi syarikat insurans dan takaful masing-masing untuk memerincikan keperluan apa yang kena buat. Kita ada satu soalan daripada penonton yang berkenaan tentang tuntutan ni. Saya terkesan dengan banjir baru-baru ini, tapi masih lagi belum membuat sebarang tuntutan banjir kerana sibuk menguruskan rumah saya yang tenggelam. Jadi adakah terdapat limit masa ataupun time limit untuk membuat tuntutan banjir ini? Saya rasa semua syarikat ada time limit dia. Jadi nasihat saya kepada pemanggil mengenai soalan itu ialah untuk menghubungi syarikat insurans dia dengan menelefonkan call center dia orang dan cakapkan yang saya ada nak filekan claim. Tapi saya rasa masih belum terlambat ya ketika yang kita bercakap ni dan banjir yang berlaku. Yes. Selalunya masa dia dalam 90 hari. So kita masih lagi. Jadi kalau orang ada penanya yang belum ada kesempatan untuk buat tuntutan sebab benda-benda yang lebih penting, saya rasa Tuan Muzi, kita masih lagi syarikat insurans masih lagi saya akan menerima. Dia akan menerima, dia tidak akan menolakkan ke tepi. Tapi nasihat saya ialah untuk kalau kita ada nak buatkan claim, kita boleh buat call saja. Yang mudah sekarang. Yang mudah sekarang. Yang mudah sekarang kita boleh call center syarikat insurans sendiri dan kita kata kita ada claim, dia akan bagi kita claim. Claim. Jadi kita tidak menyusahkan untuk
untuk mengirimkan. Malahan banyak syarikat takaful dan pengendali takaful dan juga syarikat insurans yang cuba mempermudahkan. Ya. Kalau kita lihat kan banyak kemudahan diberikan dari segi untuk membuat proses tuntutan. Kalau saya ambil prestasi syarikat-syarikat pengendali takaful sebulan selepas kejadian banjir baru-baru ni, pengendali takaful telah membayar sebanyak lebih 70 juta membayar ya. Masih memproses banyaklah waktu tu, tapi sudah membayar 70 juta. Ini merupakan satu orang kata prestasi yang sangat luar biasa lah. Especially daripada orang kata pengendali takaful, di mana tuntutan dipermudahkan dan bayaran dibuat dengan cepat kerana kebanyakan pengendali takaful dan juga insurans faham bahawa keperluan untuk membaiki dan juga membina hidup semula adalah sekarang, bukan di masa hadapan. Kita ada satu lagi soalan mengenai perlindungan banjir ni. Menurut beliau, banjir hari itu pertama kali dalam hidup saya. Jadi saya sangat terkesan dan rugi banyak. Bagaimana nak mendapat perlindungan? Dan kedua, adakah rumah papan macam rumah saya ni dilindungi? Kita assume dia sama ada tinggal di kampung ataupun dia merupakan B40 lah. Tapi rumah papan ni very subjective, it can be orang kata artistic. Tapi kita ambil angle tu lah. Sebagai yang telah dihuraikan tadi, untuk mendapatkan perlindungan, langkah pertama ialah untuk menghubungi syarikat insurans atau takaful. Kalau tidak boleh menghalami halaman web syarikat insurans takaful, individu tu boleh call the call center atau pusat panggilan. Sebab saya ingat semua syarikat takaful dan insurans menyediakan pusat panggilan untuk menolong pelanggan. Itu langkah pertama. Langkah kedua, dia kena isi borang butir-butir kediaman, lokasi, mungkin kena memberi gambar rajah atau gambar untuk kediaman itu, dan prosesnya akan berlaku dan syarikat insurans akan memberikan kos perlindungan. Kita ada banyak soalan-soalan praktikal mengenai perlindungan insurans dan takaful ni. Kita ada dua soalan daripada mangsa banjir itu sendiri. Soalan pertama, bagi mereka yang terlibat dalam banjir baru-baru ini, jika mereka ingin membeli perlindungan untuk banjir, adakah benar premium yang akan dikenakan akan menjadi jauh lebih mahal dan tidak langsung mampu ditanggung oleh pembeli? Yang kedua, yang kedua ialah saya ada antara yang terkesan di banjir di Hulu Langat. Kereta saya tenggelam. Saya tidak ambil perlindungan banjir, cuma ambil standard saja, mana basic comprehensive cover lah. Saya tak tahu kena ambil perlindungan tambahan. Kalau saya dah kena banjir macam ni, kereta yang sama yang saya nak orang kata lindungi, adakah dia dibenarkan dan adakah harganya akan menjadi lebih mahal daripada kereta yang sama umur dengan kereta saya? Okey. Soalan pertama. Tadi saya rasa Encik Zainuddin dah menjawab pasal harga perlindungan untuk banjir. Ini mangsa sendiri. Kita faham untuk semua orang ramai perlindungan adalah murah, tapi untuk mangsa yang terlibat sendiri. So, jadi bila syarikat insurans meneliti macam mana nak buat harga untuk perlindungan, dia akan tengok bukan untuk individu, untuk semua orang. Jadi kalau lebih banyak orang yang mengambil insurans perlindungan banjir, harganya tidak akan naik sebanyak. Tapi sebagai Encik Zainuddin kata tadi, dia ada banyak-banyak faktor. So susah saya nak katakan. Mungkin kalau saya boleh bantu Cik Muzi saya berpendapat sekiranya
pengguna ataupun orang ramai, sama ada yang dah terkena banjir, terkesan ataupun belum. Sekiranya kesedaran ini lebih tinggi dan kesemua akan membuat keputusan untuk membeli pelindungan banjir. Saya dari segi logiknya harga akan turun disebabkan permintaan. Yep. Syarikat insurans adalah syarikat yang bersaing. Ada 21 syarikat insurans konvensional dan 4 syarikat takaful. Jadi ketika orang ramai, itulah gunanya untuk membuat perbandingan. Yep. Di antara satu syarikat insurans ke satu syarikat insurans yang lain ataupun takaful yang lain. Ya. Jadi ketika bersaingan, ini adalah sihat ya, adalah amat sehat, very healthy. Ya. Kita tidak ada orang yang akan membuat harga yang sangat tinggi yang pesaingnya akan memberi harga yang lebih rendah. Ya. Dan ini adalah bisnes. Jadi saya rasa harga, sekiranya kesedaran lebih tinggi, harga akan lebih rendah. Okay. Yang soalan kedua tadi tu ada apa yang kalau kereta dah kena banjir, kalau kita kena ambil banjir, insurans. sama ada harganya kalau masih saya sama. boleh tolong Cik Muzi ya. Yep. Saya rasa sekiranya kereta itu sudah diperbaiki, Yep. kembali seperti Biasa. kala, harga banjir kereta yang dah terkena banjir dan kereta belum banjir adalah sama. Sama, standard. Dia bergantung kepada nilai yang diinsurankan. Ya. Kalau kereta itu 50,000, kalau dibeli harga banjir 50,000 juga, harganya adalah sama-sama. Jadi, okey, kita sudah satu area yang kita tengok tadi, yang soalan daripada pengguna penonton yang berkenaan tentang rumah papan tu. Okey, satu angle yang saya nak ambil ialah mereka-mereka yang terlibat dengan banjir baru-baru ini. Terdapat satu analisa daripada akhbar menyatakan majoriti daripada mereka yang terlibat di Kelang dan juga di Langat dan juga mungkin di Shah Alam adalah golongan B40 ataupun B40. Mereka yang berpendapatan rendah ataupun mereka yang orang kata apa, M40 yang orang kata berpendapatan rendah. Jadi adakah terdapat mungkin ini masa yang sesuai untuk kita menceritakan tentang perlindungan tenang, voucher perlindungan tenang, iaitu inisiatif yang dijalankan oleh Kerajaan Malaysia untuk memberi subsidi sebanyak RM75 untuk memberikan perlindungan hayat ataupun keluarga, dan juga kemungkinan besar nanti akan dibuka juga untuk perlindungan kenderaan dan juga banjir. Ya. Jadi bolehkah ahli panel memberi sedikit pencerahan mengenai voucher perlindungan tenang? Saya start dulu ya. Boleh. Ya. Perlindungan tenang adalah satu inisiatif kerajaan melalui Kementerian Kewangan yang berbincang dengan pengendali syarikat-syarikat takaful dan juga insurans untuk memberi kemudahan kepada golongan B40 membeli produk perlindungan. Jadi produk perlindungan yang kita boleh sebut yang sekarang yang dah tersedia adalah personal accident, kemalangan diri peribadi contohnya, ataupun mungkin juga perlindungan family takaful, mungkin juga perlindungan harta benda, auris, rumah, isi konten. Tapi yang saya boleh bercakap sebab Malaysian Re adalah syarikat yang diamanahkan oleh MOF untuk menjadi administrator kepada perlindungan tenang. Jadi voucher yang dituntut oleh para pengguna, sebenarnya perlindungan tenang sekarang ini sebulan adalah sebanyak 90,000. Saya nak bungkus dia adalah satu dan kos voucher adalah sama 20 juta sebulan sekarang ini, adalah amat merangsangkan. Jadi yang setahu saya perlindungan tenang untuk banjir belum disedia. Jadi ini peluang kepada pengendali syarikat insurans dan takaful untuk menyediakan mungkin banjir sebanyak kerana voucher boleh dituntut sebanyak RM75 setiap orang yang layak
Dengan layak. Tahun lepas RM50, kerajaan telah menaikkan kepada RM75. Jadi sesiapa yang itu pula yang kita nak gunakan untuk membeli perlindungan insurans peribadi, perlindungan family takaful ataupun perlindungan banjir. Kita lihat selain daripada bantuan Encik Munir ada satu Okey, nak ditambah? saya nak tambah sikit apa yang dikatakan oleh Encik Zainuddin. Yang telah diumumkan oleh Menteri Kewangan, perlindungan tenang fasa satu ialah untuk perlindungan hayat, perlindungan aksiden. Fasa kedua yang akan dijalankan ialah untuk motosikal komprehensif bawah 150cc. RM75 ni boleh digunakan untuk membeli polisi motosikal bawah 150cc. Itu fasa kedua. Kalau kita nak memperpanjangkan untuk beli perlindungan banjir, itu I think kita kena. Saya diberitahu kalau motosikal ni Cik Muzi, harga dia ada amat berpatutan. Kalau underbone ataupun orang cakap kapcai lah. Kapcai lah. Yeah. Mungkin dalam RM10 saja Cik Ridwan. Yang saya diberitahu mungkin untuk perlindungan banjir. Yes. Tapi dia akan dipaketkan semua. Ya, tapi dia akan ada untuk kerosakan ataupun normal policy. Tapi kalau extension banjir, kos dia adalah jadi kalau dah ada voucher RM35 je Muzi. Jadi kita dah dapat diskaun dah tu. Betul. Kita cadangkan semua perlindungan motosikal mengambil option special period untuk bagi perlindungan banjir dan percadangan yang baik tu. Tenang. Jadi untuk masa yang berbaki ni, jadi apa yang kita dapat rumuskan di sini adalah perlindungan untuk melindungi kita daripada bencana banjir ni adalah amat penting. Dan cara terbaik untuk melindungi daripada kerugian selain daripada bersedia untuk menghadapi banjir seterusnya, because kita tidak tahu bila banjir yang seterusnya akan berlaku, ialah mendapatkan perlindungan bagi satu ketidakpastian yang sama ada akan datang atau tidak akan datang di masa hadapan. Dan seperti mana yang diketengahkan oleh Encik Zainuddin dan juga Encik Munir, ialah jika lebih ramai daripada rakyat Malaysia yang orang kata mengambil menyertai ataupun mengambil perlindungan banjir, secara keseluruhannya kita akan menolak ataupun menurunkan harga perlindungan banjir tersebut untuk menjadi lebih murah kepada individu-individu lah, secara kolektif kalau kita dapat melakukan ini. Jadi jadi kita berharap juga pihak pengendali takaful dan juga pihak insurans dapat bekerjasama dengan individu ataupun PKS untuk menentukan keperluan ataupun keperluan perlindungan yang mereka perlukan. Jadi sebelum kita menutup sesi, saya minta Encik Zainuddin dan juga Encik Munir untuk memberikan sepatah dua kata amanat kepada penonton-penonton kita. Kita jemput Cik Munzir dulu. Okay, terima kasih Cik Zainuddin. So apa yang nak saya katakan ialah prinsip asas bagi perlindungan banjir lah untuk melindungkan aset. Kita kena beringat sebelum terkena. Ia bukanlah penawar, tapi dia pencegahan untuk masa hadapan. Insurans bukan saja untuk banjir, tapi dia ada banyak-banyak special peril. Macam Cik Azwar kata tadi, tanah runtuh, apa semua. Jadi kita kena menyedari bahawa krisis iklim global ini akan menukarkan landscape yang kita hadapi. Saya nak akhiri dengan pepatah Melayu kata malang tak berbau. Jadi kita kena bersedialah. Terima kasih. Okey, sesiapa yang tidak terkesan Encik Ridwan akibat visual yang kita dapat di zaman social media ini, video, WhatsApp, kalau kita tengok di Sri Nanding, atap yang berwarna biru itu adalah surau. Yang kita nampak orang terperangkap lebih 10 jam menunggu pasukan penyelamat. Saya ada kesempatan untuk melawat kawasan sebenarnya, sebab pertama kawan saya ada tinggal di situ,
dan juga kaki tangan di syarikat saya bekerja pun ada tinggal di situ. Atap biru itu adalah surau, itu adalah struktur yang paling tinggi di kawasan Seri Nanding. Ketika banjir tengah berlaku, kesemua orang yang tak sempat, ya ada orang yang sempat bila air dah naik cepat-cepat bawa dokumen dalam kereta dan terus ke tempat yang lebih tinggi. Ada orang yang menunggu kerana Seri Nanding ini banjir ini adalah kepada biasa. Selalunya air yang datang tu air yang jernih, iaitu sungai yang melimpah. Mengikut kata mangsa, ketika kejadian seronoklah main air sebab air jernih. Tapi yang terkini itu, banjir yang terkini, air yang amat keruh dan juga amat deras, dan kadar air yang naik yang amat cepat. Jadi kesedaran itu, visual itu adalah satu impak yang amat tinggi. Jadi saya fikirkan ini adalah peluang untuk para pendengar untuk membuat penilaian keperluan produk perlindungan, iaitu takaful ataupun insurans. Itu dari segi individu. Dari segi syarikat insurans, kita harus membuatkan saluran-saluran yang bersesuaian untuk menghadapi permintaan ini, memudahkan onboarding kan, untuk mereka naik membeli polisi kita mudah dan juga murah. Dan yang terakhir, pihak yang bertanggungjawab, pihak kerajaan yang bertanggungjawab, agensi yang bertanggungjawab berkenaan dengan pengurusan banjir, iaitu first response team, for example, tim yang mula-mula respon. Saya rasa adalah ada peluang untuk diperbaiki, ya, untuk menyelamat. Apakah tugas-tugas NADMA sebelum banjir, ketika banjir dan juga selepas banjir. Kita kena tengok balik kemungkinan pembangunan kita di kawasan-kawasan tadahan air hujan ataupun di reserve ataupun sungai. Mungkin kawasan ini adalah tidak sesuai untuk dibangunkan. Jadi bagi saya ini memberi peluang kepada semua stakeholder, semua pihak yang ada berkepentingan untuk menilai. Untuk customer harus ada kesedaran tentang perlindungan. Untuk syarikat insurans, kita harus menyediakan kemudahan yang amat efisien ketika permintaan keperluan perlindungan banjir. Dan pihak yang berwajib harus menilai kesiapsiagaan, ya, ataupun readiness, ya, untuk menghadapi banjir, sebelum banjir, ketika banjir dan selepas banjir. Terima kasih Encik Zainuddin, terima kasih Encik Munir di atas perkongsian yang kita ada, kita dapat sebentar tadi. Jadi kita harap selepas pada sesi ini kita akan dapat lihat bahawa perlindungan, insurans dan takaful untuk banjir adalah tersedia, mampu milik dan juga mudah diakses. Kemungkinan besar apa yang kita harapkan, kemungkinan besar nanti para penonton akan melihat perlindungan banjir ni sebagaimana kita melihat mask yang kita pakai sekarang ni. Mana ada satu yang kita perlu guna untuk menghindari kita daripada COVID-19, samalah juga mempunyai perlindungan banjir dapat mengurangkan jumlah kos, orang kata kerugian jika banjir tersebut berlaku pada kita. Jadi untuk membawa kita ke penghujung sesi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton, panelis dan juga fan kerana memberikan kita peluang untuk berbicara. Webinar ini juga boleh didapati di www.fennetwork, ya, FENETWORK.my ataupun di laman web MTA dan juga PIAM, ya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.